Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, muka surat 12, baris yang ke-6 daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid darain amin. Dan setengah daripada mungkinat itu ialah segala perbuatan hamba yang ikhtiariyah, maka telah berlaku padanya pada perbuatan hamba yang ikhtiariyah berlaku 3 mazhab, yakni 3 pandangan, 3 pendapat. Kata muallif, kata pengarang kitab kita Syekh Ahmad Ibn Muhammad Zain Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, manakala dulu kita telah pun belajar berkaitan dengan sifat harus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala nak mengadakan ataupun nak meniadakan tiap-tiap mungkin, maka masuk di dalam setengah daripada perkara yang mungkin, benda yang harus. Maka katanya di sini, dan setengah daripada mungkinat itu, setengah daripada benda harus ialah segala perbuatan hamba. Tapi perbuatan hamba yang mana? Perbuatan hamba yang ikhtiariyah. Apa perbuatan hamba yang ikhtiariyah? Yakni perbuatan hamba yang bangsa pilihan hati, perbuatan hamba yang sengeling, yang sengaja kita nak tu, yang kita pilih tu, itu panggil perbuatan yang ikhtiariyah. Maka banyaklah masuk di dalam perbuatan hamba yang ikhtiariyah ni. Kita nak makan, atau kita pilih hati kita nak makan. Kita nak berjalan, kita pilih hati kita nak berjalan. Kita pilih hati kita nak ke situ, ke sini, tak kira. Semua tu perbuatan ikhtiariyah. Jenis perbuatan yang bangsa pilihan hati kita. Kita nak benda tu, panggil perbuatan ikhtiariyah. Nak keluarnya di sini, iaitulah satu lagi nama dia perbuatan ittirariyah. Apa perbuatan ittirariyah?
satu jenis perbuatan yang bangsa terkerasi, satu jenis perbuatan yang bangsa tergagah, dinamakan ittirariyah. Ittirariyah, alif ba, alif ba ta, ra alif ra ya ta, ittirariyah. Jadi dua perbuatan ada. Ada di perbuatan hamba tu, yang pertamanya perbuatan ikhtiari, perbuatan yang bangsa kita nak pilih hati kita pilih, hati kita sengeling nak benda tu, umpama nak makan, nak mandi, nak angkat cangkul, nak pegang nasi, tu semua benda yang hati kita pilih nak. Ada satu lagi nya, nama dia perbuatan ittirari. Jenis dianya terpaksa ataupun terkerasi benda tu. Umpamanya jatuh motor, naik motor nak pergi ke pondok Rumi Sufi Jawi, umpamanya nyo jatuh, roboh. Tu kita tak ada pilih hati kita nak, tapi terjatuh. Panggil tergagah, terkerasi, ittirari. Ataupun terbalik basikal, ketar, tak kira, gentar tu, rasa kenaling umpamanya, tu semua ittirari, perbuatan yang terkerasi. Umpama jarang-jarang tak ada hayat seumur hidup kita, umpamanya nak masuk di dalam rancangan televisyen, umpamanya ni semua orang pakat tengok kita ni, tu ketika tu kita diamanahkan untuk memberi ceramah ke, nak beri tazkirah ke di hadapan rakyat Malaysia, umpamanya ketika tu kita ni kali pertama ni tak lagi hayat lagi ni masuk TV, umpamanya ketar tu gak kita kenaling tu gak, jangan, tapi terjadi benda tu, atau panggil ittirari. Tiba-tiba keluarlah kita dalam televisyen tadi nak buat persembahan pertama, nyanyi pula lagu Suci Dalam Debu, umpamanya, tu gak hancur suara, tu jadi banjir tu, Kelantan tu hari tu itu ketar. Tapi lepas daripada tu hilang ketar, tak ada masalah dah lah. Tu berapi pun Dragon Ball tu big pa gitu dah tu. Tapi mula-mula tu ketar. Tu ketar, kita nak ke ketar tu dah. Hati kita tak pilih pun nak ketar, tapi terketar. Tu panggil perbuatan ittirari. Adapun perbuatan ittirari ni, maka yang ni tidak ada khilaf daripada pandangan ulama, menyatakan yang ni ialah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ni tak ada khilaf. Sebulak suara. Adapun nak bicaranya iaitulah perbuatan yang bangsa pilih hati, perbuatan ikhtiari. Yang ni ada khilaf. Dan setengah daripada mungkinat daripada perkara-perkara yang harus ialah segala perbuatan hamba yang ikhtiariyah, yang bangsa pilih hati. Maka telah berlaku padanya, pada perbuatan hamba yang bangsa ikhtiari ni, yang bangsa pilihan hati ni, berlaku dengan makna berselisih. Berselisih pendapat padanya pada perbuatan hamba ikhtiariyah ni, berlaku berselisih 3 mazhab, 3 pendapat, 3 pandangan. Badal pada kata 3 tu, pertamanya mazhab ahli sunnah, yakni mazhab ahli sunnah wal jamaah. Apa kata mazhab ahli sunnah pada perbicaraan berkaitan dengan perbuatan hamba yang ikhtiari ni, iaitu pandangan ahli sunnah wal jamaahnya, bahawasanya iktikad tu, kalau kitab kita yang baru, cetakan baru, dia ada iktikad bahawasanya iktikad tu kalau di kitab-kitab lama tak ada tu. Ala sawab wa fi nisqatin, pada nuskhah yang lain iktikad tidak ada tu. Iaitu bahawasanya selalu. Pertama, mazhab ahli sunnah, iaitu pandangan ahli sunnah wal jamaahnya, bahawasanya
tiada bagi hamba, tiada bagi hamba pada perbuatan, yakni tiada bagi perbuatan yang berlaku pada hamba tu, yang ikhtiari itu, yang bangsa pilihan hati tu. Tidak ada perbuatan yang berlaku pada hamba yang bangsa pilih hati ni, melainkan adanya usaha jua. Adanya usaha sahaja pada perbuatan yang ikhtiari ni. Tidak ada perbuatan yang berlaku pada hamba yang bangsa pilihan hati, melainkan usaha saja. Tu usaha, tambahlah sikit, usaha dan ikhtiar jua. Gitu, usaha dan ikhtiar jua. Adapun kalau kata usaha saja, tu dia panggil lazim malzum. Bila sebut usaha ialah ikhtiar, bila sebut ikhtiar ialah usaha. Tu lafaz muradif dia panggil. Tu makna sama. Adapun setengah daripada pandangan ulama, dia berlaku di atas ikhtiar tu lain, usaha tu lain. Makna ikhtiarnya ialah benda yang hati kita pilih nak. Tu kena kepada ikhtiar, kena kepada habuan hati tu. Ikhtiar ni kena kepada hati, iaitulah hati kita tentu nak buat. Tu panggil ikhtiar. Manakala ikhtiar tu kita tentunya nak buat satu-satu perkara, umpamanya kita nak angkat cangkul ni, hati kita pun pilih nak angkat cangkul. Ni panggil ikhtiar. Bila begitu, menyertailah dengan hati kita nak tadi tu, nak angkat cangkul, kita menyertai dengan perbuatan kita pun pegang cangkul. Pegang cangkul tadi tu, anggota kita pegang tu, panggil usaha. Tu usaha. Lalu tu kita pun angkat. Terjadinya angkat tu, tu perbuatan Allah. Adapun di kitanya kadar ikhtiar ataupun kadar usaha tadi. Benda hati kita nak pilih tu, dan menyertai dengan pegang cangkul tu, tu hak kita. Yang terjadi angkat tu, terjadinya tu, hak tu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini ahli sunnah wal jamaah. Adapun setengah pendapat lagi kata ikhtiar usaha tu hak tu dah, iaitulah hati nak serta akad cangkul tadi tu ikhtiar, dan itulah usaha nama dia. Hati nak serta angkat benda tu, serta kita pegang benda tu, terjadi angkat tu, yang tu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tu qadar kita. Pertama, mazhab ahli sunnah, iaitu mazhab ahli sunnah, bahawasanya tiada bagi hamba pada perbuatan yang ikhtiari itu melainkan usaha jua, yakni melainkan usaha dan ikhtiar sahaja. Qadar tu saja, qadar ikhtiar, qadar usaha saja. Yang terjadi angkat tu, itu ialah habuan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada asalnya, hakikatnya yang terjadi satu campakan di dalam hati kita nak tadi tu, yang tu pun hakikatnya daripada Allah Subhanahu wa taala juga. Hasil hak tu kita nak tadi tu, kita tentu tadi tu, tu daripada Allah taala juga. Cuma boleh membangsakan, nak menyandarkan kita lah yang angkat tadi tu. Kerana apa? Kerana adanya usaha dan ikhtiar yang berlaku di kita. Lalu tu terjadi angkat tu, yang tu ialah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ni dalam sifat kita belajar dah lah ni. Ada bahas dah sikit sebanyak. Ni sebagai ulangan maknanya. Maka tiada dikerasikan dia kan hamba, maka tidak dipaksa. Maka tiada dikerasikan dia, yakni maka tidak dipaksalah, tidak digagahilah akan dia, akan hamba tu pada perbuatan itu, pada perbuatan ikhtiariyah yang bangsa ni, yang bangsa usaha ni, seperti barang yang berkata,
seperti perkataan yang berkata, yang beriktikad. Berkata dengan makna yang beriktikad akan dia, akan barang, oleh taifah, oleh satu puak yang dinamakan puak tersebut tu puak Jabariyah. Ni apa ni? Semula. Yang pertama, mazhab ahli sunnah wal jamaah. Maka mazhab ahli sunnah wal jamaah, pegangan kitanya dalam masalah perbuatan hamba yang bangsa pilihan hati ni, bangsa ikhtiari ni, maka di kitanya perbuatan ikhtiari ni hanya usaha dan ikhtiar kita. Tak sama dengan Jabariyah. Adapun Jabariyah, dia kata di sini, maka tiada dikeraskan dia kan hamba, tak dipaksalah pada perbuatan hamba tu seperti barang seperti tu, misal manfi tu. Sebab tu payah faham tu. Seperti nak kepada misal manfi. Apa dia? Ambil dikerasi. Jangan ambil maka tiada dikerasi. Seperti tu nak misal dikerasi. Kata dikerasi tu seperti barang, seperti perkataan yang berkata, yang beriktikad akan dia, akan barang oleh taifah, oleh satu puak yang dinamakan Jabariyah. Apa puak-puak Jabariyah ni? Mereka tidak mengisbatkan ikhtiar dan usaha bagi hamba di perbuatan yang ikhtiari. Pada perbuatan yang bangsa kita pilih hati, nak cangkul, nak makan, nak naik basikal dan umpamanya ni, di Jabariyah tidak ada ikhtiar usaha. Tak ada di dia. Tak ada ikhtiar, tidak ada usaha. Semuanya Allah Subhanahu wa taala. Bermakna makan tu Allah, minum Allah, apa lagi? Cangkul Allah. Tu Jabariyah. Tidak ada habuan bagi kita di Jabariyah tadi tu. Semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka salah. Salah pegangan tersebut kerana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala kata, laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Dapatlah bagi seseorang itu apa yang dia usaha. Wa alaiha maktasabat, dan dapat mudaratlah atas diri seseorang dengan barang yang dia usaha. Tu Allah Ta'ala sandarkan di kita perbuatan tadi tu ada usaha. Adapun Jabariyah tak ada usaha. Semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka tempat salahnya di mana? Sekira kita kata ini semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala seperti kata Jabariyah, salahnya, tempat salah bagi Jabariyah ni ialah dia menzahirkan perkara yang tempatnya pada batin. Dia menzahirkan perkara yang tempatnya, hakikatnya ialah pada batin benda tu. Lalu tu, manakala dia menyandarkan semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ikhtiar dan usaha di kita, maka salah besar manakala seseorang tu berlaku berzina di dia. Maka bila berlaku zina pada seseorang di sini, maka dia akan kata Allah Taala belakalah. Maka tidak adalah faedah seksa di hari akhirat tu, hikmah kena seksa dan sebagainya, maka bawa kepada dia mentahmah Allah Subhanahu wa taala ni zalim. Maka sini salah besar. Salah besar manakala seseorang dia beriktikad sebagaimana iktikad Mu'tazil, Jabariyah yang menyatakan semuanya perbuatan Allah, tidak ada, tidak sabit di kita ikhtiar dan usaha. Sedangkan
Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman, laha maktasabat wa 'alaiha maktasabat. Dapatlah bagi seseorang itu apa yang dia usaha, dan dapat mudarat juga atas diri seseorang tu barang yang dia usaha. Dia menafikan, dia i'tiqad dalam hati dia semuanya perbuatan Allah terjadi tersebut. Tidak ada ikhtiar usaha di seseorang hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu Jabariyah. Dan tiada hamba itu. Ini takdir kalamnya. Pertama, mazhab ahli sunnah wal jamaah, iaitu mazhab ahli sunnah wal jamaah, bahawasanya tiada bagi hamba pada perbuatan yang ikhtiariyah itu melainkan ada usaha dan ikhtiar sahaja. Dan maka ambil situ. Dan maka tiada hamba itu menjadikan dia kan perbuatan hamba yang ikhtiari. Tidak ada bagi hamba tu memberi bekas pada perbuatan ikhtiari. Seperti sama macam tadi juga, misal manfi. Apa dia? Yakni misal bagi kata hamba tu memberi bekas pada perbuatan, buang tiada atas tu. Atau panggil misal manfi. Seperti, yakni misal bagi kata hamba tu memberi bekas pada perbuatannya yang kita nak tolak ni, seperti yang berkata akan perbuatan yang ikhtiari ni, seperti yang beriktikad lah perbuatan yang ikhtiari ni oleh Mu'tazilah. Apa Mu'tazilah kata? Mu'tazilah pula kata kita belaka. Kita belaka. Tidak ada ikhtiar usaha juga. Kita belaka buat. Kita silap tu. Tak kena. Nanti lu. Mana jadi pening ni malam ni. Mata. Allahumma salli ala Muhammad. Awan jadi tak nampak Kedua, mazhab Jabariyah. Maka tiada hamba itu menjadikan dia akan tadi Jabariyah. Jabariyah dia i'tiqad kita tidak ada usaha dan ikhtiar. Ada pun Mu'tazilah. Dengar siapa faham ni? Jadi tak nampak ni. Astaghfirullahalazim, jadi tak nampak segala perbuatan. Sekali lagi kita baca. Pertama, ambil semula dah. Dan setengah daripada mungkinat itu ialah segala perbuatan hamba yang ikhtiariyah. Satu perbuatan yang bangsa pilih hati kita nak tu. Maka di situ telah berlakulah padanya 3 mazhab. Ada 3 pandangan ulama. Pertama, mazhab ahli sunnah wal jamaahnya, dia kata bahawasanya tidak ada bagi hamba pada perbuatan yang ikhtiari ni, pada perbuatan yang kita nak buat satu-satu perkara tu, melainkan hanya adanya usaha saja. Boleh bangsa kepada kita lah, kerana kita ada usaha, hati kita pilih nak cangkul dan serta menyertai dengan perbuatan pada anggota kita, maka terjadinya angkat tu ialah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna kalau begitu,
maka tiada dikerasikan dia kan hamba pada perbuatan itu. Tidak dipaksalah pada perbuatan ikhtiari ni. Kerana kita ada usaha, kita pilih nak. Seperti ni seperti misal manfi. Misal bagi kata dikerasi. Seperti barang yang beriktikad akan dia akan barang oleh taifah yang dinamakan Jabariyah. Maka Jabariyah dia tidak mensabitkan ikhtiar dan usaha bagi seseorang hamba pada perbuatan yang ikhtiari. Tidak ada sabit bagi dianya ikhtiar usaha. Semuanya Allah Subhanahu wa taala. Itu Jabariyah. Adapun Mu'tazilah pula baru nampak sikit. Adapun Mu'tazilah pula dia katanya di Mu'tazilah semuanya hak kita. Gitu. Adapun tadi Allah Taala belaka perbuatan ikhtiari ni, nak caku Allah, nak makan Allah, tak ada usaha dan ikhtiar. Sebaliknya Mu'tazilah pula tak ada, maknanya semua kita cakup tu kita, tak ada hak Allah. Tu Mu'tazilah baru nampak. Maka tiada hamba itu yang menjadikan dia kan perbuatan ikhtiari. Maka tiadalah hamba itu yang memberi bekas padanya akan dia akan perbuatan ikhtiari. Manakala kita ada ikhtiar dan usaha, yang memberi bekas tu ialah Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang ni misal manfi. Apa misal manfi? Nak misal bagi kata hamba yang memberi bekas pada perbuatan apa? Seperti yang berkata, seperti yang iktikad akan dia akan perbuatan yang ikhtiari yang bangsa pilih hati ni oleh Mu'tazilah. Adapun Mu'tazilah perbuatan hamba yang memberi bekas. Semuanya dia. Itu Mu'tazilah. Tidak dibangsakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat berani sangat. Dia berani telajak. Kedua, itu ahli sunnah wal jamaah ada ikhtiar usaha. Kedua, dah dia kata atas tadinya berlaku berselisih padanya 3 mazhab. Kedua, mazhab Jabariyah. Kedua, mazhab Jabariyah, iaitu mazhab Jabariyah ni tiada bagi hamba itu usaha sekali-kali. Katanya firqah pandangan puak-puak ulama-ulama Jabariyah di perbuatan yang bangsa pilihan hati kita nak buat itu, nak buat ni tidak ada usaha sekali-kali. Walhalnya tadi kita sebut dah Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran. Allah Ta'ala kata bagi seseorang itu apa yang dia usaha. Dia menafikan benda tu. Itu salahnya Jabariyah. Bahkan kata puak-puak Jabariyah ni, bahkan ia hamba majburun. Majburun artinya, arti majbur tu yang dikerasikan, yang digagahi, yang dipaksa. Bandingannya kata puak-puak Jabariyah seperti satu bulu yang bergantung pada hawa, pada udara. Lalu tu ditiup akan dia akan bulu tersebut oleh angin lah. Lalu tu tiup betapa dikehendaknya kehendak angin lah bulu tadi tu terbang. Tu tidak ada usaha sekali-kali pada perbuatan hamba tadi tu. Tak ada usaha di kita. Tu Jabariyah. Serupa dengan bulu yang berterbangan yang ditiup oleh angin. Misal guru kita laginya serupa dengan wayang kulit lah puak-puak Jabariyah ni. Wayang kulit kan ada orang seorang duk main tu. Wayang kulit tadi tu duk bergerak, tak ada rasa kehendak dia. Tidak ada rasa nak dia. Berlaku ikut apa yang orang buat tadi. Tu Jabariyah. Jabariyah. Ketiga daripada 3 pandangan yang berlaku berselisih pandangan pada perbuatan yang ikhtiari ni,
ketiga mazhab Mu'tazilah, iaitu pandangan mazhab Mu'tazilahnya bahawasanya hamba itu menjadikan segala perbuatan dirinya diri hamba, perbuatan yang ikhtiari. Menjadi itu dengan kudrat, dengan kudrat yang dijadikan dia kan kudrat dijadi oleh Allah Ta'ala. Jadi itu pada dirinya diri hamba. Ini Mu'tazilah. Ada pun Mu'tazilah pula telajak dia kata cakur tadi tu ialah perbuatan kita. Terjadinya cangkur tu ialah perbuatan kita 100%. Tapi 100% terjadinya perbuatan kita tu pun ada sabit satu sifat yang Allah Ta'ala jadikan di kita, iaitulah sifat ring tu. Sifat ring tu ada sifat kudrat di kita yang jadi gagah kita nak akak tu. Lepas tu Allah Ta'ala pun berlepaslah daripada kita. Kita belaka nak cakur, nak makan, kita sabitnya ada satu sifat kudrat di kita, sifat ring gagah di kita tadi. Allah Ta'ala buat hak tu ya di kita. Lalu tu kita belaka tu kita heret lembu, bukan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah juga. Tempat salah mana Mu'tazilah? Tempat salahnya berlawanan pada makna ketuhanan. Bila dia kata begitu tu, semuanya perbuatan kita tak dibangsakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berlawanan pada makna ketuhanan. Kerana bila kita kembali kepada makna ketuhanan, ialah tiap-tiap benda yang lain semuanya berkehendak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbuatan hamba belaka ni, maknanya kita buat belaka, manakala begitu berlepaslah seseorang tersebut daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah situ. Salah situ. Kerana dia iktikad puak-puak Mu'tazilah, Allah Ta'ala jadikan di kita ni ring. Allah Ta'ala buat juga di kitanya satu sifat ring tadi, sifat kudrat di kita tu, sifat gagah di kita tu. Maka manakala Allah Ta'ala buat sifat gagah di kita, Allah Ta'ala pun berlepas dah lah. Kita lah belaka, kita lah cakur, kita lah makan, kita lah semuanya yang bangsa perbuatan ikhtiari, kita. Allah Ta'ala berlepas dah. Tu Mu'tazilah. Maka manakala begitu, salah dianya berlepas seseorang daripada perbuatan Allah. Berlawananlah dengan makna ketuhanan tadi. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala firman, Allah Ta'ala lah yang menjadikan akan kamu tu, diri kita semua ni Allah Ta'ala buat, wa ma ta'malun, beserta dengan perbuatan yang terjadi di mu pun Allah Ta'ala kata aku yang buat. Aku yang buat. Cuma terjadinya perkara tu di kita. Kerana terjadinya di kita itulah ulama ahli sunnah wal jamaah kata boleh kita bangsakan perbuatan kita tadi tu kepada Allah, kepada kita. Walhasilnya hakikatnya terjadi gerak-geri semua tu ialah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tu, dan adalah mazhab ahli sunnah wal jamaah. Dan adalah mazhab ahli sunnah wal jamaah itu pertengahan. Apa pertengahan? Yakni menengahi antara Jabariyah dengan Mu'tazilah. Itu ahli sunnah wal jamaah. Dan seolah-olahnya ni bandingan. Seolah-olahnya bandingannya ahli sunnah wal jamaah ni dikeluarkan antara darah dan tahi. Hal keadaan dikeluarkan darah dan tahi tu jadilah laban, jadilah susu yang bersih. Tu ahli sunnah wal jamaah. Susu tu ahli sunnah wal jamaah. Adapun darah, ulama sebut kena kepada Mu'tazilah. Tahi kena kepada Jabariyah. Kerana apa? Tahi kena kepada Jabariyah? Kerana tahi tu keji daripada darah.
Tahid tu keji daripada darah. Maka Jabariyah lebih keji daripada Mu'tazilah. Nisbah i'tiqad dia sama-sama sesat tu. Sesat maknanya lebih sesat laginya Jabariyah lagi. Kerana apa? Kerana dia membangsakan kejahatan kepada Allah Ta'ala. Dia bangsa jahat kepada Allah Ta'ala. Salah besar dia manakala kata tadi, dia akan manakala berlaku seseorang tu berzina, maka dia akan kata Allah Ta'ala lah. Buat aku jadi berzina ni ialah perbuatan Allah Ta'ala lah yang terjadi begini ni. Maka dia akan mentahmah kepada Allah Ta'ala tu zalim. Sebab tu keji puak-puak Jabariyah ni. Ada pun ahli sunnah wal jamaah susu yang bersih. Tu ambil daripada ayat Quran tu. Maknanya darah dan tahi ia akan jadi susu yang bersih tu. Dalam surah An-Nahl. Dalam surah An-Nahl ayat yang ke-16 kalau tak silapnya. Apa ayat dia tu? Min baini farsin wa damin labanan khalisan. Tak ingat ayat. Habis itu. Habis masalah. Dan wajib bagi segala rasul alaihi musallatu wassalam 4 perkara, 4 sifat. Habislah perbahasan kita, maknanya berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam ni sedikit kita akan ambil sifat rasul pula. Bab nubuwah dah. Masuk bab kenabian, sifat-sifat bagi nabi, sifat-sifat bagi rasul. Dan wajib bagi segala rasul alaihi musallatu wassalam 4 perkara. Bila kata wajib bagi, benda wajib akal, ataupun wajib pada, wajib akal. Tu kaedah kitab. Kalau kata wajib atas, wajib syarak. Di sini wajib bagi, wajib akal. Benda tentu sungguh pada akal kitanya. Nabi-nabi ni bersifat dengan sifat-sifat yang akan datang ni. Tak terima pada akal kitanya segala nabi-nabi, rasul-rasul tak bersifat dengan 4 sifat ni. Sifat tentu sungguh. Tiap-tiap rasul mesti ada 4 sifat ni. Tu panggil sifat yang wajib bagi rasul. Mana? Pertama, sidqun. Jadi Melayu kita sidik. Pertama, sidqun. Arti sidqun benar. Benar pada sekalian perkataan mereka itu segala rasul-rasul. Benar pada sekalian perkara mereka itu segala rasul-rasul. Benar pada perkataan. Tak kira benar semua. Kena i'tiqad begitu. Sama ada perkataan yang fikiran kita tu sampai fikir, ataupun fikiran kita tidak sampai fikir. Seperti benda-benda gaib, titiang sirah, syurga, neraka. Akal kita tak sapa tu nak fikir tu. Tapi Nabi cerita, Nabi beritahu, Nabi sampaikan kepada kita. Benar. Perlu kita i'tiqad kata benar. Ini sifat yang pertama di nabinya, di rasul, yang wajib bagi dia sidqun. Benar pada sekalian perkataan mereka itu segala rasul-rasul. Dan makna benar itu ialah berbetulan, yakni berbetulan muafakat perkataan lah dengan nafsu pekerjaan, dengan diri pekerjaan. Nafsu pekerjaan tu ambil daripada perkataan Arab lah, fi nafsi amri tu. Fi nafsi amri, dia ada 3 dalam bahasa Arab. Ada sebut fi nafsil amri, ada sebut fil haqiqah, ada sebut lil waqi'. Hak tula tu, hak sama dah. Dan makna benar tu ialah berbetulan, yakni berbetulan perkataan tu dengan diri pekerjaan. Maka wajib kita i'tiqadkan benar mereka itu segala rasul-rasul pada dakwa, pada mengaku mereka itu segala rasul-rasul akan nubuwah,
akan sifat kenabian. Wajib kita iktikad benar. Wajib kita percaya dia. Nabi dakwa, rasul dakwa dia tu ada sifat kenabian di tubuh dia. Wajib kita percaya dia. Wajib kita iktikad benar. Dan risalah pada dakwa rasul tu ada sifat kerasulan. Risalah tu sifat kerasulan. Nubuwah sifat kenabian. Maka orang yang bersifat dengan sifat nubuwah, dia tu nabi. Diri orang yang bersifat dengan sifat kenabian tu panggil nabi. Sifat dia tu panggil sifat kenabian. Orang yang bersifat dengan sifat risalah, sifat kerasulan, panggil dia tu rasul. Sifat tu panggil risalah, sifat kerasulan. Diri orang yang bersepakai dengan sifat kerasulan, sifat risalah, panggil rasul. Maka iktikad kita benar pada dakwa mereka itu jadi nabi, jadi rasul. Dan pada barang, maka wajib juga kita iktikad benar mereka itu pada barang yang menyampai, pada barang kena kepada hukum-hukum. Pada hukum-hukum yang menyampai, yakni yang memberitahu mereka itu segala rasul akan kita, yakni akan kita umat lah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita percaya, wajib kita membenarkan segala hukum-hukum yang diberitahu oleh segala rasul-rasul kepada kita umat ni. Kita ni semua tu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita iktikad. Dan pada segala khabar mereka itu segala rasul-rasul, pun wajib kita kena membenarkan pada segala khabar, pada segala perkhabaran, pada segala penceritaan segala rasul-rasul daripada segala perkara yang gaib, daripada segala perkara yang gaib. Apa hak Nabi kita, rasul-rasul cerita, kita kena iktikad kata benar belaka. Tengok qauluhu 1 tu. Qauluhu perkara yang gaib. Artinya apa maksud segala perkara yang gaib ni yang perlu kita kata benar, apa yang Nabi cerita, apa yang Nabi khabarkan, artinya daripada barang yang telah lalu. Tu barang gaib panggil barang yang telah lalu, berlaku masa dulu. Tu barang yang telah lalu, berlaku masa dulu. Misal seperti ahwal anbiya, seperti kelakuan-kelakuan nabi-nabi, cerita nabi-nabi daripada Nabi Adam hinggalah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu semua tu panggil benda gaib, benda gaib. Seperti ahwal anbiya yang dahulu-dahulu. Dan barang yang lagi akan datang, masuk dalam kata perkara gaib juga. Perkara-perkara yang lagi akan datang berlaku dianya. Contoh seperti ahwal kiamat dan syurga dan neraka, yang tu benda akan datang berlaku pun panggil benda gaib. Semua tu wajib kita membenarkan dia. Ini perkhabaran daripada segala rasul-rasul yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita iktikad begitu. Dan lainnya, tak kira lah, banyak lagi lah. Dan lainnya tu banyak lagi. Tengok angka 2 bawah, tepi. Qauluhu dan lainnya, lain daripada benda gaib tu artinya lain daripada yang gaib, seperti segala hukum. Apa segala hukum? Cerita-cerita berkaitan wajib sembahyang, wajib puasa, tu segala hukum-hukum. Ataupun sekarang ni isu apa, pera anjing, ada kan Nabi cerita, maknanya hukum berkaitan dengan pera anjing ni, maknanya malaikat tak masuk. Semua tu wajib kita membenarkan dia. Nabi kata orang yang pera anjing letak dalam rumah umpamanya, malaikat rahmat tak masuk dan sebagainya. Tu semua segala hukum-hukum lah tu. Wajib kita membenarkan dia begitu. Malaikat rahmat tak masuk dan sebagainya.
dan segala pekerjaan yang bergantung, yang bersangkut paut dengan dunia. Misalnya seperti telah datang Sianu, Nabi kata akan datang seseorang daripada sana. Contohnya cerita-cerita berkaitan dengan Uwais Al-Qarni akan datang kepada Sianu berjumpa dengan Saidina Umar, berjumpa dengan sahabat-sahabat yang lain yang kena minta doa lah. Tu panggil segala perkara yang berkait dengan dunia. Dan telah makan aku. Dalam Syama'il itulah banyak Nabi makan benda tu, benda ni, benda tu, benda ni. Semua tu wajib kita percaya berlaku perkhabaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang dikhabarkan oleh segala rasul-rasul. Royahnya, dan jika atas jalan selora sekalipun. Sekiranya Nabi cakap tadi apa hak Nabi khabarkan atas jalan selora sekalipun, wajib kita percaya. Kerana Nabi selora tadi tu kata Rasulullah, inni la amzahu wala aqula illa haqqan. Sesungguhnya aku walaupun dia berselora, kata Rasulullah, wala aqulu illa haqqan. Tidaklah aku berkata-kata tu walaupun dalam keadaan seloroh, keadaan bergurau-gurau, melainkan haqq, melainkan benda tu benda benar. Sebagaimana kita maklumlah cerita Nabi kata kepada seorang perempuan yang tua, engkau tak masuk syurga. Ya sungguhlah Nabi selora kepada orang tua tu, kerana di dalam syurga orang yang masuk syurga ni semuanya muda-muda belia belaka, tidak ada orang yang tua. Tu Nabi selora, menangis tu puak cik tadi tu, menangis Nabi selora. Itu banyak kisah-kisah dia. Tak ceritalah di sininya. Tu kena belajar hadis dan sebagainya. Habis. Dan mustahil lawan bagi sidqun, iaitu dusta. Yang ni mustahil. Tak sama sekali nabi-nabi, rasul-rasul ni dusta, menipu, berlawak, bohong. Dan dalil tanda sidqun mereka itu, tanda tiap-tiap segala rasul-rasul ni bersifat dengan sidik, bersifat dengan benar pada sekalian perkataan dia, bahawasanya jika berdosa mereka itu berdusta tu, berdusta. Kita tak tanda kita ni. Dan dalil sidqun mereka itu segala rasul-rasul, bahawasanya jika berdustalah mereka itu segala rasul-rasul, nescaya dusta jugalah khabar Allah Subhanahu wa taala. Jadi dusta jugalah khabar Allah taala. Kerana apa? Kerana membenarnya Allah Ta'ala akan mereka itu segala rasul-rasul. Membenar Allah Ta'ala kepada mereka itu segala rasul tu, dengan mengurnia akan mereka itu segala rasul-rasul beberapa mukjizat. Beberapa mukjizat inilah yang menempati, yang seolah-olahnya Allah Ta'ala kata firman-Nya, telah benar hamba-Ku. Ini tak ada dalam Quran ni, nama cari telah benar hamba-Ku. Di manakah sedekah abdun ni? Di manakah Allah Ta'ala berfirman dalam ayat mana ni telah benar hamba-Ku ni? Ada. Allah Ta'ala beri kepada rasul-rasul tu mukjizat, seolah-olah menempati Allah Ta'ala kata telah benar hamba-Ku ni ialah rasul. Tu menempati saja. Allah Ta'ala beri mukjizat kan kepada segala rasul-rasul, seolah-olah Allah Ta'ala kata kepada hamba dia rasul-rasul ni, dia ni benar-benar rasul. Gitu. Dan dusta pada khabar Allah Ta'ala tu mustahil. Maka dusta Allah Ta'ala cakap belawak, waktu mustahil. Allah Ta'ala cerita dalam Quran benda belawak-belawak, tu mustahil. Maka sabitlah benar mereka itu segala rasul-rasul. Dan apabila sabit ia benar pada segala rasul-rasul tu, mustahillah dusta mereka itu segala rasul-rasul. Habis. Kedua, amanatun. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Wana jadi belik tadi. Wana kata jadi belik tadi. Ngata mudi kali.
Ngato sangat ayat dah. Muka surat berapa 20. Berarti mana itu? Baris yang ke ni dia. Muka surat 20, kitab pedoman, baris yang ke-6 daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, dan sekurang-kurang saf dan sekurang-kurang barisan dua orang. Ni rentetan daripada bab kitanya yang telah lalu, iaitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam minta, maknanya menceritakan kepada kita berkaitan dengan kelebihan mereka-mereka yang berada pada saf awal. Tu kelebihan dia besar, orang yang duduk di saf awal pada sembahyang berjemaah. Manakala begitu dia cerita pula berkaitan manakala pada sah awal tu ada lebih-lebih dia juga, yang di kanan lebih daripada afdal daripada orang yang duduk di saf yang kiri. Tu semua telah pun kita bincangkan pada kelas-kelas kita yang lepas. Lalu tu masuk pula pada malam ni, dan sekurang-kurang saf dua orang. Sekurang-kurang saf nak buat barisan ni kena ada dua orang. Kena ada dua orang baru panggil saf, barulah tak makruh. Lalu tu manakala kita tahu dah tadi sekurang-kurang saf, paling kurangnya nak buat saf, nak panggil saf-saf ni paling kurang kena ada dua orang, maka makruh makmum tertunggal daripada saf. Maka makruh dengan makna yang meluputkan fadilat jemaah. Itu maksud makruh, meluputkan fadilat jemaah manakala kita tertunggal. Maka makruh makmum tertunggal, yakni duduk seorang-seorang, berkeseorangan bahasa kita. Maka makruhlah makmum berkeseorangan daripada saf tu. Saf mana dia duduk seorang-seorang? Saf sejenisnya sejenis makmum. Maksudnya saf yang sejenis ni lelaki sama laki-laki dia sembahyang jemaah, duduk seorang-seorang dia adik belakang, tu makruh. Perempuan dia solat sama-sama dia perempuan, duduk seorang-seorang dalam saf tadi, tak cuek orang lain, tu makruh. Adapun kalaulah tak sejenis saf tadi tu, antara saf dengan saf tu tak sejenis, yang ni tak mengapa, duduk seorang-seorang, tak apa. Umpamanya saf laki-laki ramai penuh, tiba-tiba saf perempuan belakang seorang dia yang mari berjemaah di surau di masjid umpamanya, yang ni tak makruh, kerana saf lain-lain. Saf tu tak sama jenis dia, naknya sama jenis, tu tak boleh. Kalau laki-laki sama laki-laki, sekiranya perempuan sama perempuan, tak boleh duduk seorang-seorang belakang, tak boleh. Makruh, tak boleh dengan makna makruh yang meluputkan fadilat jemaah 27 tu. Rugi. Maka makruh makmum berkeseorangan daripada saf tu, saf sejenis, makruh. Kata makruh tu duduk keseorangan jika dapat padanya pada saf lapang. Jika ada ruang kosong lah, kalau ada ruang kosong, maka makruh lah kita tadi tu duduk berkeseorangan di belakang, makruh. Bahkan masuk ia makmum, bahkan hendaklah begitu, bahkan hendaklah masuk ia makmum tu
akan saf yang ada lapang itu. Ayat ni kita kena penuhkan saf. Mana kalau kita tengok ada saf, ada ruang kosong di hadapan kita, sunat bagi kita tadi tu maknanya penuhkan saf yang kosong tadi. Kata kena penuh tadi, hendaklah kita masuk ke saf yang ada lapang tu, maka jika royahnya jikalau menyelangi beberapa saf sekalipun, kena kita pergi ke hadapan. Maknanya kita menyelit. Tu jika menyelangi beberapa saf sekalipun, kita selit. Kita selit dengan sebab tidak ada orang yang naik pergi penuhkan saf tadi. Umpama masalah saf kedua kosong. Saf kedua kosong umpamanya. Ni contoh. Lalu tu kita duduk di saf yang kelima, saf kedua, saf ketiga, saf keempat, saf kelima. Kita duduk saf kelima. Kosongnya saf yang kedua. Lalu tu oleh kerana kecuaian orang yang berada di belakang saf kedua, iaitulah saf yang ketiga ni, dia cuai, dia tak naik, dia tak pergi henjok pergi. Dia tak bergerak naik ke atas, dia tak penuhkan ruang kosong tadi. Kita nampak kita duduk saf kelima, sedangkan sunat juga kita pergi. Sunat juga kita menyelit pergi naik di ruang kosong yang kosong tadi tu. Kerana jadi makruh belaka tu, yang belakang-belakang sekiranya tidak memenuhkan saf yang ada ruang kosong tadi. Tapi kait syarat bagi kita nak selit orang, nak duduk di ruang kosong atas tadi tu, syaratnya jangan menyakiti orang. Yang tu syarat dia. Syarat sekira kita naik, tak bawa kepada orang lain tu menyakiti. Bukan kata pergi segung kepala dia, siku kepala dia, bodoh tak naik umpamanya, tu menyakiti orang lain. Yang tu haram. Kita nak buat yang sunat yang ni, yang sunat saja ni, maka tak boleh kita nak menyakiti orang lain. Ataupun sekira kita naik bawa kepada orang di hadapan tu batal umpamanya. Kita naik kerana saf tadi tu maknanya terlalu rapat, lalu tu kita pergi tembur naik nak menyelit tu, bawa kepada orang tadi tu berpaling dada dia daripada arah kiblat, bawa orang tu batal, kita haram juga. Tak boleh juga. Lalu tu kena tengok keadaan lah. Kena pandai kebijaksanaan kita lah. Maknanya tu masalah dia. Gitu. Nak buat benda sunat ni, jangan menyakiti. Umpama begitu jugalah kita duduk di Mekah, satu hari nanti kita nak buat haji, kan sunat kita cium apa tu, Hajarul Aswad tu, batu hitam tu, sunat kita cium. Tiba-tiba sunat kita cium bawa kepada kita nak pergi tadi tu, oleh kerana orang ramai kata leping orang tembok, boleh kita cium tu, bawa kepada menyakiti. Maka yang ni haram. Tak boleh begitu. Kalau tak boleh, qada kita angkat tangan sajalah, qada istilam saja, maknanya beri isyarat saja. Qada tu saja. Walaupun kita niat dah nak pergi tu, dapat dah pahala. Kita nak pergi tapi tak terdaya kerana orang ramai sangat. Tapi kalau kita masuk juga bawa kepada menyinggung orang kerana kita badan tough dan sebagainya, orang boleh buat begitu, yang ni maknanya menyakiti orang. Tak ada faedah langsung buat begitu. Rugi kita buat ibadat dengan cara menyakiti orang lain tadi tu. Walhal sunat je benda tu. Ni pun sama. Tu syarat dia. Bahkan hendaklah masuk ia makmum akan saf yang ada lapang itu, kena penuh sah. Maka jikalau menyelangi beberapa saf sekalipun, kerana apa tu? Kerana taksir mereka itu orang yang saf belakang, yang tak penuh sah tu, kerana dia cuai, dia taksir dengan meninggalkan lapang itu. Dia tak naik penuhkan saf. Oleh kerana itu sunat juga orang yang belakang tu menyelit ataupun menyelangi dia yang berada di hadapan, yang cuai tidak naik di hadapan. Dia tak penuhkan saf. Sebab tu. Itu ilak dia yang pertama. Ilak yang kedua, dan kerana makruh, kerana makruh yang meluputkan fadilat jemaah lah, dan kerana makruh
jamaah bagi tiap-tiap mereka yang duduk dengan makna yang berdiri tu. Duduk dengan makna yang berdiri. Dan kerana makruh jamaah bagi tiap-tiap mereka yang berdiri di bawah dengan makna di belakang tu. Di bawah dengan makna di belakang, duduk dengan makna berdiri. Semula. Ilat kedua. Kerana apa boleh kita menyelangi beberapa saf sekalipun walaupun maknanya kita kena menyelit. Dan kerana makruh jamaah bagi tiap-tiap mereka yang berdiri di belakang saf yang ada 8 itu makruh kita duduk. Hal keadaan kita tak penuhkan saf. Sebab tu dibenarkan kita tadi tu sunat untuk menyelangi. Sunat untuk menyelangi. Habis. Dan dengan ini kata makruh meninggalkan lapang di dalam jamaah tu. Dan dengan ini diketahuilah, difahamlah akan daif perkataan mereka ulama yang berkata tidak luput fadilat jamaah di sini. Di mana? Di masalah saf hadapan tak penuh, tiba-tiba kita buat saf yang lain di belakang. Maka yang ni ada khilaf pandangan ulama. Ada kata pendapat yang dhaifnya tak luput fadilat jamaah, kita buat saf belakang walaupun tak penuh di hadapan. Yang muktamadnya meluputkan fadilat jamaah. Sebab tu kena kita naik mengisi tempat ruang kosong tadi tu. Kecuali tak makruh. Ni tak makruh, tadi makruh. Yang ni tak makruh. Kecuali kerana uzur. Walaupun ada saf kosong di hadapan, tapi kita yang berada di belakang ni tak naik. Tak apa. Kerana apa? Kerana uzur. Uzur bukan dengan makna kena kecimani, kena darah tinggi. Uzur kawal apa tak naik depannya. Kawal kena darah tinggi. Kawal kena maknanya kecimani. Kawal ada lelah, tak boleh duduk di hadapan. Bukan dengan makna uzur tu. Uzur syarak yang lain ni. Misalnya, misal bagi uzur. Seperti waktu panas. Seperti waktu yang sangat panas. Panas tu dengan Masjidil Haram, yakni dengan makna di. Seperti waktu panas di Masjidil Haram. Ketika mana kita duduk di Mekah, tidak ada ni atak-atak ni di masjid dia, di tempat-tempat Kaabah umpamanya. Ketika tu waktu panas sangat, maka kita nak semayang tak khusyuk ketika tu. Mana kalau begitu kita pun pergi cari tempat teduh-teduh. Tinggal ruang kosong banyak. Tak apa. Tak apa yang tu kerana uzur. Yang ni tak apa, tak mengapa, tak makruh, tak meluputkan fadilat jamaah. Maka tiada makruh lah. Tak apa, tak mengapa, tak meluputkan fadilat jamaah. Dan tiada taksir. Dan juga bukan orang panggil cuai tu. Bukan cuai kita tak penuh saf tu. Tak apa, tak ada masalah apa-apa. Seperti perkataan yang zahir pada tuhfah, yakni tuhfah bagi Imam Ibnu Hajar dan nihayah bagi Imam Ramli. Begitulah zahir perkataan mereka itu kedua ulama. Begitulah, yakni tak makruh jua. Sekira ada uzur, tak makruh. Maka jika engkau tiada dapat lapang, pada saf. Jawab jika. Maka sunatlah engkau tarik, engkau cuik akan seseorang, yakni seseorang yang berada di hadapan kita tu. Sunat kita cuik. Ni masalah kita baru mari contohnya. Manakala kita baru datang, kita baru mari, gigi masjid, gigi surau, tengok-tengok penuh. Bila penuh tak boleh nak naik. Manakala tak boleh nak naik, duduklah seorang-seorang kita di saf yang belakang. Manakala kita berada di saf seorang-seorang di belakang, orang penuh dah, kita tak boleh nak naik dah. Kalau duduk seorang-seorang begitu, kata dah tadi, makruh yang meluputkan fadilat jamaah. Rugi, sia-sia kita datang. Nak buat macam mana? Caranya cuik, tarik orang tadi. Akad takbir, tarik. Akad takbir, tarik.
Tarik bukan tarik senjoh. Waktu kena segung cuik. Koda-koda dia fahamlah. Koda-koda dia terasa tadi. Tarik dia, cuik dia, eret ke belakang. Ni hadis Nabi lah, ada hadis tu. Maka sunat engkau tarik akan seseorang yang berada di hadapan dia tadi tu. Sunat kita tarik dia. Kerana kalau kita duduk seorang-seorang, makruh. Sunat tarik dia pun akan turun ke belakang. Kata sunat tarik itu, syarat dia yang merdeka. Syarat seseorang yang kita nak tarik tadi, yang pertamanya mestilah seseorang yang merdeka. Bukan hamba bagi orang lain, bukan. Ni mengaji saja lah. Tidak ada dah sekarang orang yang jadi hamba sahaya ni, tak ada dah. Orang gaji bibik itu bukan sahaya tu, tu merdeka. Cuma digelar saja bibik, orang gaji. Ni merdeka, tak ada dah sekarang. Apa ni sahaya, tak ada dah sekarang. Itu syarat yang pertama. Orang yang kita nak cuik untuk turun tolong kita ni, mestilah syarat dia mesti merdeka. Tu. Lalu tu ada dalam kitab-kitab dia syarah berkaitan dengan ni. Maknanya kalaulah kita cuik orang yang sahaya pun boleh. Orang sahaya boleh juga. Tapi sekiranya kita cuik dia turun rebah, gelecah umpamanya, cabut kaki, patah kaki, patah jari, seliuh dan sebagainya. Kita yang cuik tadi tu kena bayar. Kena bayar kepada penghulu dia. Tu yang masalahnya, kena bayar kepada penghulu dia, ganti rugi kerana kita telah pun mengkhianati barang milik dia tadi tu. Kerana tu. Jadi sekarang tak ada masalah yang ni. Itu syarat yang pertama, orang yang kita nak cuik kenalah orang tu orang merdeka. Maka hendaklah engkau tarik akan seseorang yang berada di hadapan kita tu. Syarat kita nak tarik tu seseorang yang merdeka. Tarik tu daripada saf yang 3 orang ataupun yang lebih. Kena sah yang di hadapan kita tu 3 orang ataupun ada lebih. Fahamnya maknanya di sini, sekiralah saf di hadapan kita tu 2 orang saja. Tak boleh nak eret tu. Tu tak boleh nak eret, tak boleh nak cuik dia. Umpamanya kita sembahyang di serambi, penuh dah belaka. Lalu tu kita sembahyang di serambi, maka serambi tu kecil. Tempat di ruang tu kecil. Boleh teluh 2 orang je. Kita pun baru mari. Nak buat macam mana? Ketika ni tak boleh kita nak cuik. Lalu tu kata ulama, mana kalau penuh dah, kalau kita sembahyang seorang-seorang, rugi fadilat. Kita pergi duduk di tepi imam di hadapan. Pergi duduk di belakang imam. Semacam kita sembahyang, imam seorang, kita seorang. Duduk tepi dia. Tu keluar metro, ada 2 imam. Tak ada apa-apa. Tu gitu cara dia. Pergi duduk belakang dia. Di tepi imam tadi tu. Belakang sikit lah. Tu kaki kita. Tu syarat dia. Tarik saf yang ada 3 orang ataupun lebih daripada 3. Syarat lagi yang engkau harapkan ia seseorang tu mengikut tarik engkau. Yang engkau harapkan, yakni yang kita sangka dia orang yang kita cuik tu, dia akan ikut kita. Dia akan ikut kita, dia tahu, dia reti. Itu syarat yang ketiga. Dan syarat yang keakhirnya, syarat yang keempat, manakala kita nak cuik orang ni, lagi engkau sudah takbiratul ihram. Kita kena takbiratul ihram dulu, barulah boleh cuik. Ni ada khilaf juga tu. Maknanya sekiralah kita belum lagi angkat takbir. Di situ ada khilaf. Ada kata makruh, ada kata haram. Ada 2 pendapat. Ada kata makruh, ada kata haram. Tu 4 syarat. Yang pertama merdeka, yang kedua orang yang yang kedua saf di hadapan kita kena lebih daripada 3 ataupun lebih. Yang kedua, kita harap orang ni faham kita tarik dia akan turun. Yang keempatnya syarat,
kita kena takbiratul ihram dulu. Barulah kita boleh cuit orang tadi. Alhasil, kesimpulannya empat syarat. Barulah sunat kita cuit orang. Habis. Dan makruh membuat saf sebelum penuh saf yang di atas, dan makruh berdiri laki-laki yang seorang di kiri imam dan di belakangnya di belakang imam. Wallahu alam wa ilmuhu wa ta'ala.